Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka daurah kita pada kali ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah hari ini kita akan sambung baliklah daurah kita yang terakhir dan kita akan khatamlah hari ini insyaallah matan al-lam'a kitab. Dan pada hari ini kita akan sambung baliklah pada pembahasan bab asy-syar'iyyah, itu bab yang terakhirlah bagi mata al-lam'a ini insyaallah. Kalau muka surat yang beli kita ni 100 rublah. Okey. Jadi insyaallah lah untuk kita kata apa, untuk sahabat-sahabat yang mendengar sekalian ini untuk maklumalah. Jadi insyaallah selepas daurah akidah ni insyaallah pihak BKPI akan sambung pula lah dengan daurah akan datang, itu daurah tasawuf dengan daurah fiqh lah insyaallah. Dan dengan kita anggarannya dalam cuti semester lah bagi kita apa, bagi mahasiswa-mahasiswi di Jordan ni lah khususnya. Jadi sebarang maklumat ataupun mengenai daurah ni insyaallah kita akan post lah dalam grup gelombang biasalah NPIMJ insyaallah. Jadi para sahabat yang belum lagi, kalau belum friend lagi, bolehlah untuk berbuat demikian untuk friend FB kita yang rasmi di Jordan. Jadi insyaallah anda pun tanpa memuasa lagi, anda mempersilakanlah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hilmi bin Marjunik, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan menyambung semula bacaan kita bagi bacaan dan juga perbincangan kita bagi matan al-lam'at ini, iaitu karangan Syekh Sa'id Qudah hafizahullah, bagi meringkaskan kitab dan meringkaskan dan memudahkan matan Lum'atul Adillah karangan Imam Al-Juwaini rahimahullah. Malam ini juga merupakan sesi yang ke-6 dan juga terakhir bagi pembacaan matan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Asy-syar'iyyat kullu ma jawwazahu al-'aqlu wa warada bihi syar'un wajaba al-qada'u bi thubutihi. Fama warada asy-syar'u bihi 'adab al-qabri wa su'al munkarin wa nakirin ورد الروح إلى الميت في قبره. فمما ورد الشرع به عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورد الروح إلى الميت في قبره. ومنها الصراط والميزان والحوض والشفاعة للمذنبين. كل ذلك حق والجنة والنار مخلوقتان في وقتنا. Okey. Bahagian ini saya akan baca, saya akan huraikan pada hujung nanti. Saya akan masuk dahulu bahagian imamah. Okay. Kita akan mulakan dengan bahagian al-imamatu la yasluhu lil imamati illa man tajtami'u fihi syara'i'u. Okey, ini berkenaan imamah. Perbahasan berkenaan imamah dimasukkan di dalam matan ataupun kitab-kitab akidah atau kitab-kitab ilmu kalam, disebabkan ada beberapa golongan, ada beberapa aliran yang menjadikan perkara ini sebagai perbahasan keimanan. Sebab
perbahasan ini secara sendirinya bukan suatu perbahasan yang berkait tentang keimanan secara langsung. Maksudnya dia bukan pertama yang pasti dia bukan rukun iman satu. Jadi perbahasan ini dimasukkan atas tujuan untuk menyanggah pihak yang menjadikan perbahasan ini sebagai salah satu rukun iman. Maksudnya kalau contoh saya tak percaya kepada imamah, saya tak menjadikan imamah ini sebagai usul iman, maka secara tidak langsung boleh jadi saya ini bukan Islam di sisi mereka, ataupun keimanan saya ini kurang ataupun tidak sempurna. Okey, pertama sekali perbahasan tentang imamah, dia melibatkan perbahasan tentang dia tidak lari daripada perbahasan tentang politik, iaitu konsep kepimpinan. Konsep kepimpinan yang juga melibatkan macam mana untuk kita melantik pemimpin dalam kalangan umat Islam. Maksudnya macam mana umat Islam perlu ada pemimpin. Pemimpin yang macam mana? Syarat-syaratnya. Ciri-ciri pemimpin tu. Itu secara umum. Tapi secara lebih khusus, perbahasan ini bermula daripada sejak kewafatan Nabi Muhammad SAW. Iaitu selepas Nabi wafat, maka umat Islam ketika itu mencari-cari siapa yang boleh dan mampu menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Bahkan disebabkan pelantikan pemimpin ini merupakan sesuatu yang penting, maka umat Islam ataupun para sahabat ketika itu mendahulukan urusan imamah berbanding pengurusan jenazah Nabi Muhammad SAW. Okey, maka di situ secara tidak langsung dia menunjukkan benda ni sememangnya penting. Sebab antara matlamat ataupun kepentingan imamah atau dalam arti kata lain pemimpin lah, mudah cakap pemimpin, antara dia punya kepentingan dia ialah pertama sekali ketenteraman masyarakat. Itu yang paling penting. Maksudnya masyarakat tu perlu teratur. Masyarakat boleh jadi teratur jika ada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin, maksudnya kekosongan pemimpin ataupun tak ada sesiapa yang mampu jadi pemimpin. Maka keadaan itu akan membuatkan masyarakat menjadi kucak-kacir. Bila kucak-kacir, dia punya kerosakan tu akan jadi lebih besar. Kerosakan yang ada dalam masyarakat lebih besar apabila masyarakat tidak ada pemimpin berbanding masyarakat tu dipimpin oleh orang yang zalim. Itu suatu perkara yang diketahui secara eksperimen. Maksudnya banyak dah umat terdahulu ataupun kelompok bangsa tertentu yang apabila mereka tidak ada pemimpin yang betul-betul kuat, maka masyarakat itu akan berlaku kucak-kacir. Contoh yang paling terbaru berlaku di negara kita, berlaku di dunia ini, iaitu apa yang sedang berlaku di Haiti, negara Haiti. Kat situ baru-baru ni presiden mereka dibunuh. Maka bila dah tak ada presiden dan orang yang menggantikan presiden tu pula tak cukup kuat, maka berlakulah kucak-kacir di negara tersebut. Sama juga dengan itu lain. Okey. Saya fikir tu contoh yang paling tepat di Haiti buat masa sekarang. Jadi di sisi ahli sunnah wal jamaah, pandangan ahli sunnah wal jamaah secara ringkas berkenaan imamah ialah pertama sekali untuk membawa kebaikan dunia akhirat dan untuk menghindarkan keburukan dunia akhirat. Itu yang paling pertama. Yang kedua pula ialah dia punya kesan dia. Kesan ataupun dia punya natijah daripada perkara pertama tadi, iaitu
ketenteraman dan kestabilan masyarakat. Okey, al-imamatu la yasluhu lil imamati illa man tajtami'u fihi syara'it. Imamah ini tidak akan imamah ini hanya sesuai bagi seseorang yang ada syarat-syarat berikut. Ahaduha an yakuna Quraisyan fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'immatu min Quraisy. Okay, ini daripada hadis iaitu al-a'immatu min Quraisy. Dan hadis ini zahir. Maksudnya apa yang dinyatakan dalam hadis ini memang bahawasanya al-a'immah min Quraisy. Namun ada juga pihak yang cuba nak mentafsirkan bahawa hadis ini sebenarnya kita perlu lihat dari segi konteks dia, iaitu pada ketika tersebut golongan yang mendominasi, maksudnya pada ketika zaman Nabi Muhammad ataupun pada era tersebut, golongan yang berpengaruh besar ialah kelompok Arab Quraisy. Maka itulah sebab Nabi Muhammad mengatakan bahawa al-a'immatu min Quraisy. Wallahu a'lam. Kemudian maka perkara ini iaitu ahaduha an yakuna Quraisyan. Maka perkara ini sudah menjadi satu syarat yang boleh kata khususlah. Kemudian wal akharu an yakuna mujtahidan min ahli fatwa wa an yakuna dha najdatin wa kifayatin wa tahaddin li siyasati umuri wa iyalatiha wa an yakuna hurran wari'an fi dinihi. Okey. Kemudian dinyatakan bahawa pemimpin itu iaitu imam ataupun khalifah, seorang yang mujtahid min ahli fatwa, maksudnya dia ada kelayakan dalam urusan agama. Kemudian wa an yakuna dha najdatin wa kifayatin, dia mempunyai kuasa politik. Wa tahaddin li siyasatil umuri wa iyalatiha, maksudnya kuasa politik ataupun kuasa pentadbiran yang kuat. Wa an yakuna hurran, dia seorang yang merdeka, wari'an fi dinihi, dan warak dalam agamanya. Okay, wa amirul mu'minina min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Okey. Yang bahagian perenggan ni iaitu ahaduha ni, ahaduha sampai wari'an fi dinihi, ini berkenaan syarat bagi imam. Dan yang saya fikir syarat ini tidaklah dinyatakan secara sepenuhnya, sebab ada lagi syarat-syarat lain yang tidak dinyatakan di sini. Antaranya ialah antara yang syarat yang kebiasaannya ada dalam kitab akidah dan ilmu kalam ialah imam tu dia seorang yang mukallaf. Kemudian dia lelaki, merdeka, 3, keempat adil, kelima berbangsa Quraisy, dan yang keenam ialah mempunyai kemampuan berfikir dan bercakap. Itu ada 6. Jadi yang 6 ini merupakan sesuatu yang boleh kata muttafaq, maksudnya disepakati oleh ulama ahli sunnah. Yang ada 6. Kemudian ada juga yang 3 lagi syarat tambahan, iaitu pemimpin tersebut mesti seorang yang berani. Kedua, dia mujtahid dalam usul dan furu'. Dan yang ketiga ialah mempunyai pandangan yang kuat dalam pentadbiran. Bukan pandangan kuat, mempunyai boleh kata mempunyai pengalaman lah, kita cakap. Maksudnya dia ada idea yang bagus untuk mentadbir. Itu maksudnya. Jadi berkenaan hal ini secara ringkas timbul beberapa persoalan. Maksudnya adakah maksudnya disebabkan syarat itu macam terlalu susah untuk kita jumpa seseorang yang ada kesemua syarat tersebut pada setiap zaman. Maksudnya dan pada setiap tempat. Sebab kalau ikutkan
mungkin di satu-satu iklim atau satu-satu kawasan, satu-satu negara ada orang yang macam tu, tapi di negara lain ada yang tak macam tu. Maka kat situ timbul beberapa persoalan, iaitu contoh persoalan macam okey, kalau dia ni dia ada sifat-sifat tersebut, sifat wajib yang 6 tu, kecuali dia tu bukanlah seorang yang adil, iaitu dia seorang yang fasik. Maka apakah hukum dia, maksudnya adakah dia punya kelayakan ataupun keabsahan dia sebagai imam tu terbatal ataupun tidak? Okey, itu satu persoalan. Tapi apa yang perlu saya nyatakan di sini ialah kita perlu lihat sebab benda tu, syarat-syarat tadi tu sukar untuk ditepati dan sukar untuk dicapai. Itu satu. Kemudian dari satu segi lain, dalam keadaan pemerintahan zaman ni, benda tu dah berubah. Benda tu dah bukan sesuatu yang konsep pemerintahan tu dah berubah. Sebab konsep pemerintahan, contoh di Malaysia dan di banyak negara, Indonesia pun sama, Brunei dan Singapura, Singapura, contohnya mereka menggunakan perlembagaan ataupun mereka menggunakan konsep demokrasi. Jadi perkara ini tidak dibicarakan sebab contoh kalau kita tengokkan syarat-syarat, dia lebih kepada syarat ataupun dia lebih kepada nak melantik pemimpin tu satulah. Pemimpin tu ataupun ketua tu satu tu je. Tanpa kita fikir adanya pecahan-pecahan lain. Itu kalau kita tengok secara fokus pada syarat tersebut. Jadi kalau kita bandingkan pula dengan pada zaman sekarang ni, kita akan lihat bahawa perkara itu dah berubah. Sistem demokrasi yang digunakan ini digunakan pada hari ini. Lebih-lebih lagi kalau dalam konteks Malaysia, raja berperlembagaan dan konsep ada parlimen, maksudnya ada demokrasi, maka benda tu seolah-olah adanya pemisahan kuasa, iaitu sultan dan raja-raja ada kuasa dalam bahagian tertentu, kemudian parlimen ada kuasa dalam bahagian tertentu, dan parlimen itu pula dia terdiri daripada ahli parlimen yang dilantik melalui pilihan raya. Jadi kat situ dah ada perbezaan dengan apa yang ada dalam kitab Turas ni. Okey, tapi yang kita kena ambil peduli ialah matlamat yang saya nyatakan tadi. Itulah yang paling penting, iaitu kebaikan dunia akhirat, dan maksudnya kita perlu adanya pemimpin yang dengan pemimpin tersebut kita boleh memperoleh kebaikan dunia akhirat dan kita boleh menghindari keburukan dunia akhirat. Kemudian kita boleh mencapai kestabilan dalam masyarakat. Sebab antara kepentingan stabil di masyarakat ini adalah dengan masyarakat yang stabil, ataupun bukan masyarakat saja, maksudnya suasana masyarakat yang stabil dan tenteram dan juga aman, maka keadaan tersebut membolehkan untuk ilmu disebarkan. Tak kisah ilmu agama ataupun ilmu dunia, ataupun sama ada ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah, kesemuanya memerlukan suasana yang aman, tenteram dan keadaan yang stabil supaya ilmu tersebut boleh disampaikan dengan mudah. Maksudnya boleh disampaikan dengan cara yang betul. Sebab itulah yang paling penting. Bila ilmu boleh disampaikan, maka kebenaran pun boleh berhasil, boleh dicapai. Okay, itu berkenaan dua pandangan ini. Seterusnya ialah wa amirul mu'minina min ba'di Rasulillah alaihi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, thumma Umar al-Faruq, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, ini pula berkenaan tentang al-khulafa ar-rasyidun ataupun al-khalifah al-arba'ah. Al-khulafa al-arba'ah. Berkenaan 4 khalifah yang terdiri daripada sahabat yang telah
dinyatakan oleh Rasulullah SAW secara isyarat. Maksudnya secara isyarat apabila Nabi menyatakan bahawa 4 orang sahabat ini pertama sekali dijanjikan syurga. Kemudian 4 sahabat ini juga diakui oleh Nabi sebagai sahabat yang paling mulia. Dan kemuliaan itu mengikut tertib mengikut tertib kekhalifahan masing-masing. Maksudnya khalifah yang pertama selepas Rasulullah ialah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Maka begitulah kemuliaan sahabat ini. Jadi di sini adanya timbullah beberapa perselisihan dalam kalangan beberapa aliran. Ada aliran menyatakan bahawa sebenarnya orang yang paling patut, orang yang paling layak dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah ialah Sayyidina Ali. Maka dari situ timbullah beberapa dakwaan yang sama ada maksudnya beberapa dakwaan yang boleh kata berasaskan hadis palsu dan sebagainya untuk mengangkat Sayyidina Ali. Jadi dan golongan yang mengangkat Sayyidina Ali ini pula dikenali sebagai Rafidhah ataupun Syiah. Mereka mengutamakan Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali ini sebahagian daripada Ahlul Bait. Itu mereka punya persepsi. Tapi yang pasti benda ni tidak, maksudnya dakwaan mereka itu tidak kuat. Okey, kemudian ada juga aliran yang hanya mengiktiraf Abu Bakar dan Umar. Manakala Uthman dan Ali pula mereka tidak mengiktiraf sebagai khalifah. Dan aliran tersebut ialah Khawarij. Okey, itu secara ringkas. Jadi apa yang kita perlu percaya, kita sebagai ahli sunnah perlu percaya dalam kes ini adalah khalifah yang 4 ini merupakan sahabat Nabi yang paling mulia dan bermula daripada Abu Bakar dan diakhiri oleh Sayyidina Ali. Okey. Wa man nassa Nabiyyu alaihi salam ala imamati ahadin ba'dahu wa tawliyatihi id law nassa ala dhalika la dhahara wa intashara kama ishtahara tawliyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira wulatihi kama ishtahara kullu amrin khatir. Okey. Kemudian Nabi tidak menaskan, Nabi tidak menyatakan secara khusus Nabi tidak menyatakan secara khusus siapa yang akan menjadi khalifah selepas baginda wafat. Okey, wa idza thabata anna al-imamata lam tasbut nassan li ahad dalla annaha thabatat ikhtiyaran. Okey, jika sudah terbukti bahawa imamah ini, iaitu dari dalam konteks ni imamah yang dimaksudkan ialah dia merujuk pada khalifah yang 4 inilah. Kes dia adalah khalifah yang 4. Wa idza thabata anna al-imamata lam tasbut nassan li ahad dalla annaha thabatat ikhtiyaran. Jika tidak sabit bahawa kepimpinan khalifah yang 4 ini berlaku secara nas ataupun berlaku secara wasiat daripada Nabi, maka semestinya dia sabit secara ikhtiari. Maksudnya berlaku pemilihan, iaitu pemilihan dalam kalangan sahabat dan juga dalam kalangan maksudnya dalam kalangan sekalian sahabat dan ada yang dalam kalangan sebahagian sahabat kemudian diikuti oleh orang lain, umat Islam yang lain. Wa iqamatul khilafati wajibatun 'ala an-nasi la 'ala Allah. Okey. Wajibnya untuk kita melantik pemimpin ini, maksudnya dia tu perkara tu wajib ke atas kita. Maksudnya untuk kita perkara tu wajib dan benda ni bukan wajib atas Allah. Maksudnya bukan Allah yang perlu bukan Allah yang perlu pastikan, maksudnya bukan Allah yang perlu nyatakan siapa yang patut jadi khalifah dan seterusnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesiapa yang mati tapi dia tak tahu imam zaman dia
Maksudnya tak kenal pemimpin dia, maka orang itu akan mati dalam keadaan mati secara jahiliah. ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي عليه السلام نصب الإمام حتى قدموه على دفن وكذا بعد موت كل إمام. Begitu juga umat mengutamakan pelantikan imam selepas kewafatan Nabi berbanding pengurusan jenazah Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya nyatakan tadi. Poin dia kat sini ialah nak menyatakan macam mana, nak menyatakan kepentingan perkara ini, kepentingan imamah ini. Allahu a'lam. Walianna kathiran minal wajibat syar'iyyah yatawaqqafu alaih. Okey, ini juga sebab benda ni penting adalah kerana kebanyakan banyak urusan yang melibatkan agama memerlukan adanya pemimpin. Fal muslimuna la budda lahum min imamin yaqumu bi tanfidhi ahkamihim. Sebab daripada adanya khalifah ataupun imam ataupun pemimpin secara umum, dengan adanya pemimpin kita boleh laksanakan apa-apa undang-undang ataupun hukum hakam. Sebab bila ada pemimpin, maka secara tidak langsung semua orang akan patuh kepada pemimpin tersebut. Maka bila orang patuh, mudahlah untuk undang-undang ataupun hukum hakam dilaksanakan. Sebab orang akan ikut apa yang pemimpin tu katakan ataupun apa yang pemimpin tu perintahkan. La budda lahum min imamin yaqumu bi tanfidhi ahkamihim wa iqamati hududihim wa saddi thughurihim wa tajhizi juyushihim wa akhdhi sadaqatihim. Sadaqat ni merujuk kepada zakat. Wa qahril mutaqallibatil wal mutalassisati wa qutta'it tariq wa iqamatil juma'i wal a'yad. Begitu juga so kat sini ialah pelaksanaan hukum hakam. Kat sini pelaksanaan hudud ataupun apa-apa yang melibatkan hukum hakam juga. Wasaddi thughurihim, yang nak menjaga negara ataupun membatas ataupun menjaga sempadan negara. Wa tajhizi juyushihim, ni untuk menyediakan tentera kalau ada berlaku peperangan ataupun ada berlaku sebarang kekecohan. Wa akhdhi sadaqatihim, untuk mengambil zakat, iaitu mengumpulkan zakat kemudian menyimpan harta zakat di Baitul Mal dan dari segi pengedaran harta tersebut, pemberian harta tersebut. Kemudian wa qahril mutaqallibati wal mutanassisati wa qutta'it tariq, dan juga mengenakan tindakan terhadap mutaqallibah ni maksud orang yang kalah. Mutanassisah tu merujuk kepada pencuri. Qutta'it tariq ni ialah orang yang boleh kata perompak lah. Maksudnya untuk mengelakkan berlakunya jenayah. Wa iqamatil juma'i wal a'yad, mendirikan solat Jumaat dan juga solat hari raya. Wa qat'il munaza'atil waqi'ati bainal ibad, dan menghentikan sebarang perselisihan yang berlaku dalam kalangan rakyat. Wa qabulish syahadatil qa'imati 'alal huquq wa tazwijis sighari was saghair alladhina la awliya lahum. Kemudian dari segi penerimaan saksi ataupun apa-apa yang berkait tentang hak-hak tertentu. Kemudian dari segi mengahwinkan orang yang tidak ada wali, maksudnya perempuan yang tidak ada wali, maka dia perlukan wali hakim. Dan wali hakim itu merujuk kepada pemimpin. Okey, kemudian wa qismatul ghanaim wa nahwi dzalik, dan pemberian ataupun pengagihan rampasan harta ataupun harta rampasan. Wa nahwi dzalika minal umuri allati la yatawallaha ahadul ummah. Okey, poin dia kat sini. Apa-apa urusan yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang perseorangan tertentu daripada umat ini, iaitu
dia kena ada suatu organisasi yang berkuasa untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut ataupun perkara-perkara yang berkaitan. So itulah sebab perlunya ada imam ataupun khalifah ataupun pemimpin. ولا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى الاختلال أمر الدين والدنيا كما يشاهد في زماننا هذا. Dan tidak cukup untuk kita berpada dengan adanya orang yang berpengaruh. Sebab perkara ini boleh menjurus ke arah perselisihan dan merosakkan urusan agama dan dunia, sebagaimana kita boleh lihat pada zaman kita ini. Jadi dalam kes ni ada juga satu persoalan, maksudnya persoalan ni ada dalam Syarah Maqasid Taftazani, iaitu tentang kalau ada orang yang berpengaruh, maka adakah dia layak menjadi imam? Atau maksudnya adakah dia layak dijadikan pemimpin? Maksudnya bila dia ada pengaruh tapi dia tak cukup dengan syarat-syarat sebelum ni, adakah dia layak? So jawapannya ialah dia layak, sebab perkara ini perlu maksudnya masyarakat tidak boleh hidup dalam keadaan yang tiada pemimpin. Maksudnya mesti ada. So orang tu layak untuk jadi pemimpin walaupun mungkin dia seorang yang fasik. Sebab paling kurang adanya pemimpin supaya ada perkara-perkara tadi tu boleh terlaksana dan juga adanya kestabilan dalam masyarakat. Kemudian soalan yang timbul ialah kalau ada orang lain yang lagi kuat daripada dia. Maksudnya ni Zu Syaukah kan. Maksudnya orang yang lagi kuat pengaruh daripada dia rampas kekuasaan dia. So apa jadi? So kes yang sama juga. Allahu a'lam. Sebab yang penting ialah menjaga kestabilan masyarakat dan mengelakkan berlaku perbunuhan. Wala yafizu syaukatin lahu riasatul ammah imaman kana aw ghayra imamin fa innahu qad yahsulu ba'du an-nizam min umuri dunya walakin yahtallu amru ad-dini wa huwa al-maqsudul aham wal 'umdatul 'uzma. Okay, so kalau dari apa yang dijelaskan sini ialah tidak cukup untuk adanya orang yang mempunyai pengaruh ataupun kuasa dalam urusan riasah ammah, maksud perkara-perkara yang umum, kepimpinan umum sahaja. Tapi jajab. Wala yafizu syaukatin lahu riasatul ammah imaman kana aw ghayra imam fa innahu qad yahsulu ba'du an-nizam min umuri dunia walakin okey. Maksudnya dia boleh dalam urusan dunia saja tapi tidak boleh dalam urusan agama. Sebab inilah yang paling penting. Okey. Kemudian okey, secara umum perkara ini dia sangat macam mana nak cakap? Bila melibatkan pembahasan tentang kepimpinan dan juga tentang politik, dia bukanlah, kalau kita tengok kitab turas, maksudnya perbahasan yang ada dalam kitab turas ini bukanlah sesuatu yang sacred ataupun bukanlah sesuatu yang sakral. Maksudnya kita kena ikut 100%. Tapi kita kena pandai untuk sesuaikan dengan zaman kita. Apa keperluan zaman kita, apa yang berlaku pada zaman kita ini. Cuma ada beberapa iktibar yang kita boleh ambil. Itu maksudnya. Dan yang pasti ialah berkenaan kepimpinan ini, perkara yang paling penting tu bukanlah sistem. Apa yang Islam terapkan bukanlah sistem kepimpinan tu macam mana, tapi lebih kepada nilai yang perlu ada pada pemimpin. Okey, kemudian wa Muawiyah wa in qatala aliyan fa innahu kana la yunkaru imamatuhu wa kana mukhti'an, ataupun fa innahu kana la yunkiru imamatahu. Okey, Muawiyah meskipun dia berperang ataupun memerangi Saidina Ali, dia tidak mengingkari Saidina Ali punya jawatan selaku khalifah.
Wa kana mukhti'an, dan Muawiyah itu salah dalam hal ini. Wa Ali radhiyallahu anhu mutamassikun bil haq. Sayyidina Ali berpegang kepada kebenaran. Sebab dalam kes ini, daripada kes inilah berlaku banyaknya perpecahan. Maksudnya antara sebab berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam adalah beberapa urusan tentang imamah. Yang maksudnya, contoh, kelompok Khawarij timbul disebabkan urusan berkaitan tentang Sayyidina Uthman. Kemudian kelompok Rafidhah ataupun Syiah timbul disebabkan urusan ataupun perselisihan antara Muawiyah dengan Ali. Jadi itulah berlakunya, itulah. Tapi benda-benda ni, perkara-perkara ni, dia bukanlah, pertama sekali, dia bukanlah satu usul agama. Dan maka bila dia bukan satu usul agama yang qat'i, secara tidak langsung dia adalah sesuatu yang zanni. Bila dia zanni, maksudnya benda ni tidak jelas mana yang betul, mana yang salah. Sebab dia masing-masing bertindak atas persepsi masing-masing. Jadi perkara itu adalah zanni. Cuma yang qat'i ialah wajib untuk kita menghormati semua sahabat Nabi SAW. Wal muslimuna kanu la yuqaddimuna lil imamati ahadan fashahiyan minhum wa innama qaddamu man qaddamuhu li'tiqadihim kaunahu afdala wa aslaha lil imamati min ghairihi. Umat Islam tidaklah melantik pemimpin sebab mereka nak orang tu jadi pemimpin, tapi disebabkan orang itu layak dan sesuai untuk menjadi seorang pemimpin. Okay, itu saja untuk bahagian imamah. Jadi kita akan berbalik semula di bahagian ini, iaitu asyar'iyat. Okey. Kullu ma jawazahu al-'aqlu wa warada bihi syar'u wajib al-qada'u bi thubutihi. Okey, sebelum ini kita dah membicarakan tentang bahagian nubuat. Maka secara tidak langsung perkara yang mengikuti ataupun perkara yang perlu ada lepas tu ialah berkenaan syar'iyat. Dan apa yang dimaksudkan dengan syar'iyat dalam matan ini ialah dia lebih merujuk kepada sam'iyat. Kalau dari konteks kita tengok kat sini, sebab famimma warada syar'un bihi 'adal qabri wa su'alul munkarin wa nakirin wa raddul ruhi ila al-maiti sampai habis, maka perkara ini melibatkan perkara sam'iyat. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, adanya pembahagian ilmu tauhid ataupun ilmu sulul ataupun ilmu kalam kepada tiga, iaitu uluhiyat, kemudian diikuti oleh nubuat, kemudian diikuti oleh sam'iyat. Maka ini adalah boleh dikatakan sebagai contohnya. Kemudian dari segi lain, syar'iyat juga lebih luas konteks ini daripada perkara sam'iyat. Maksudnya dia bukan terdiri daripada perkara sam'iyat saja, dan perkara sam'iyat termasuk daripada ini, iaitu apa-apa yang dinyatakan kat sini termasuk dalam sam'iyat yang terdiri daripada syar'iyat. Okay. Kemudian kullu ma jawazahu al-'aqlu wa warada bihi syar'u wajib al-qada'u bi thubutihi. Okay. Ini adalah suatu ayat yang penting dalam bahagian ini. Ini satu poin yang sangat penting. Setiap perkara yang diharuskan oleh akal dan disampaikan oleh syarak, maka wajib untuk kita menghukumkan bahawa perkara tersebut sah ataupun sabit ataupun absah. Okey, saya sebenarnya hari tu tak ingat dalam sesi yang kedua atau ketiga ada seseorang tanya tentang hujah akal ataupun hujah akli atau hujah nakli, mana yang perlu didahulukan. Okey. Maka saya sekadar menyatakan bahawa kita perlu ikut yang qat'i. Jadi itulah secara ringkas, dan soalan tersebut sebenarnya berkait dengan ayat ni. Jadi saya nak menghuraikan secara lebih lanjut dengan ayat ini. Itu kullu ma jawazahu al-'aqlu wa warada bi syar'un wajib al-qada'u bi thubutihi.
Okey, jadi daripada perkara ini kita boleh faham bahawa apa-apa perkara yang harus menurut akal dan dinyatakan oleh syarak, maka kita wajib mengiktiraf keabsahannya. Okey. So secara tak langsung, apa-apa perkara yang mustahil bagi akal, adakah dinyatakan oleh syarak? Maksudnya adakah benda tu disuruh oleh syarak? Maka kat sini timbullah persoalan tentang hujah akli dan hujah nakli. Sebab apa-apa yang diharuskan oleh akal ini melibatkan hujah akli, kemudian wa warada bi syar'u melibatkan hujah nakli. So antara hubungan antara syarak dengan akal, kalau ikutkan Imam Ghazali, dia adalah ibarat mata dan cahaya matahari. Jadi Imam Ghazali ibaratkan bahawa syarak itu sebagai cahaya matahari, akal pula sebagai mata. Mana mungkin mata boleh melihat dalam keadaan gelap, iaitu tanpa adanya cahaya matahari. Kemudian mana mungkin seorang yang buta, maksudnya tidak ada penglihatan, boleh melihat meskipun matahari sedang pancar dengan terik, sedang memancar dengan maksudnya sedang memancar dengan kuat. Maksudnya di bawah terik matahari orang buta tetap tidak boleh melihat. Jadi kat situ secara tidak langsung Imam Ghazali nak menyatakan bahawa kedua-duanya penting. Kedua-dua tersebut iaitu syarak dan juga akal penting. Sebab daripada contoh tersebut ataupun daripada keadaan yang kita boleh faham ni, kita boleh yakin bahawa syarak tidak akan menyalahi akal. Apa yang disampaikan oleh syarak itu tidak akan sekali-kali menyalahi akal. Itu satu. Kemudian seterusnya ialah, maka secara tidak langsung, apa-apa perkara yang menyalahi akal semestinya tidak diiktiraf oleh syarak. Sebab mustahil Allah menurunkan ataupun Allah menyuruh sesuatu ataupun Allah menjadikan syariat buat manusia ini dengan sesuatu yang menyalahi akal. Sedangkan akal diperlukan untuk memahami syariat itu sendiri. Jadi perkara itu jadi perkara itu mustahil. Okey, seterusnya ialah berkenaan syarak itu sendiri. Syarak boleh dilihat dari segi subut dan dilalah. Maksudnya, pertama sekali sejauh mana dia sabit, kemudian apakah yang ingin disampaikan oleh syarak itu sendiri. So, kat situ ada konsep subut, maksudnya konsep subut dan konsep dilalah. Maka daripada dua konsep ini, dia terikat dengan dua perkara, iaitu perkara yang qat'i dan perkara yang zanni. Iaitu kita boleh bahagikan kepada 4. Sebab 2 darab 2 sama dengan 4. Iaitu dua qat'i dan zanni melibatkan subut dan qat'i dan zanni melibatkan dilalah. Iaitu zanni subut, qat'i subut, kemudian zanni dilalah dan qat'i dilalah. Okey, so dari segi ini kita perlu mendahulukan apa-apa yang qat'i. Sebab yang qat'i itu ialah perkara yang pasti, maka perkara yang pasti semestinya lebih diutamakan berbanding perkara yang tidak pasti. Itu jelas kot. Sebab kenapa kita nak ikut perkara yang tidak pasti sedangkan ada perkara yang pasti. Okay. Secara tidak langsung, daripada teks tadi ni, kullu ma jawazahu al-'aqlu wa warada bihi syar'u wa jaba al-qada'u bi thubutihi. Daripada teks ini kita boleh keluarkan bahawa adanya
perkara yang melibatkan syarak dan perkara yang melibatkan akal, iaitu secara tidak langsung dia melibatkan juga hujah akli dan hujah nakli. So, kedua-dua perkara ini maksudnya apa-apa perkara yang kita terima, apa-apa perkara yang kita terima, sama ada dia akan melibatkan akal ataupun nakal. Maka daripada konsep tadi juga terhasillah satu kaedah ini. Ini kaedah yang penting, iaitu in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kaedah ini penting untuk diketahui oleh setiap orang yang nak mencari kebenaran. So, kalau nak cari kebenaran, kena tahu benda ni. Tapi kalau tak nak cari kebenaran, tak tahu tak apalah kan. Sebab ini perkara ini melibatkan hujah akli dan hujah nakli tadi. Okey. Ayat ini merupakan suatu kaedah ataupun asal usul yang paling besar ataupun yang paling basic dalam ilmu adabul bahas wal munazarah. In kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Ayat ini dinyatakan oleh Al-Iji, Adududdin Al-Iji. Pengarang kitab Al-Mawaqif. Okey. Maksudnya okey, dia terbahagi kepada dua segmen. Dua bahagian. Pertama, in kunta naqilan fasihah. Jika engkau menukilkan sesuatu perkara, maka datangkan kebenaran nukilan tersebut. Maksudnya fasihah ni merujuk kepada datangkan kebenaran nukilan tersebut. Wa in kunta mudda'iyan fadalil. Jika engkau membawa dakwaan tertentu, maka datangkan bukti bagi dakwaan tersebut. Okey. Yang pertama ini melibatkan hujah nakli. Maksudnya hujah nakli ataupun melibatkan perbahasan tentang riwayat, iaitu apa-apa maklumat yang kita dapat ataupun yang kita nukil daripada orang, kita perlu pastikan sejauh mana maklumat tersebut betul ataupun benar. So sebenarnya perkara ini dia terpakai dalam setiap keadaan. Sebab tu saya kata benda ni sangat diperlukan ataupun sangat penting bagi orang yang mencari kebenaran. Sebab kalau apa-apa dakwaan ataupun apa-apa cerita yang sampai kepada kita, kita perlu pastikan kebenarannya. Maksudnya nukilan tersebut adakah dia betul, adakah dia rekaan. Okey, kemudian wa in kunta mudda'iyan fadalil. Jika engkau mendakwa dengan dakwaan tertentu ataupun membawa dakwaan tertentu, maka datangkanlah bukti dakwaan tersebut. Okey, benda ni pun sangat penting dan dia melibatkan hujah akli. Okey, sebenarnya saya lupa nak cakap. Berkenaan hujah akli dan hujah nakli, dari segi pembahagian dia, dari segi macam mana cakap? Klasifikasi dia. Maksudnya apakah itu hujah akli, apakah itu hujah nakli? So, secara ringkas, hujah nakli ialah nukilan tersebut ataupun hujah nakli yang biasa, maksudnya yang perbahasan melibatkan agama. Hujah nakli merujuk kepada sama ada Al-Quran dan Hadis. Itu je. Kemudian apa-apa yang selain itu ialah hujah akli, iaitu termasuklah kias. Kias pun termasuk dalam hujah akli. Ataupun kias daripada kias, maksudnya okey, bila kita katakan hujah, dia boleh jadi ada hujah yang terdiri daripada dua premis, iaitu contoh mudah, ada ayat ataupun ada premis yang menyatakan bahawa okey, contoh mudah yang saya fikir sekarang ni ialah tentang arak lah. Arak itu memabukkan, arak itu haram, maka apa yang memabukkan itu haram. Okey. Pertama sekali, arak itu haram. Itu daripada nakli. Maksudnya kenyataan itu adalah hujah nakli.
Kemudian arak itu memabukkan, itu adalah hujah akli ataupun ialah itu hujah akli. Okey, kemudian kita gabungkan dia, maka arak itu haram. Ataupun apa-apa yang memabukkan itu haram. Itu hasil dia. So, gabungan daripada dua premis tersebut ataupun dua dakwaan tadi, itu pun sudah dikira sebagai hujah akli. Meskipun satu dakwaan itu yang menyatakan bahawa arak itu haram adalah hujah akli, tapi bila dia dah bergabung dengan hujah akli, maka dia jadi hujah akli. Okay, itu secara teknikal lah. Okey, seterusnya berkenaan tadi wa in kunta mudda'iyan pada dalil. Kat sini secara tidak langsung kita sebagai boleh kata, kalau kita mengaku kita ni Asy'ariyah dan kita mengaku kita ni ahli sunnah, maka apa yang perlu kita lakukan maksudnya kita ni mengaku kita Asy'ariyah dan ahli sunnah, dan kita ni dalam kalangan bukan orang awam, iaitu thalabatul ilm. Paling kurang kita ni adalah thalabatul ilm. Maka kita perlu pastikan bahawa setiap perkara yang kita pegang ataupun setiap perkara yang kita dapati berdiri daripada dalil. Maksudnya dia ada hujah, dia ada bukti yang kukuh. Sebab kalau perkara itu sekadar omong kosong, sekadar dakwaan, maka itu salah. Ataupun kita dapati ataupun kita hanya sekadar rasa bahawa kita nak jadi ahli sunnah ataupun Asy'ariyah sebab kita nampak, contoh kita suka tengok orang contoh berserban ke, pakai ridak ke apa kan. Jadi kat situ kita seolah-olah kita menjadikan nilai ahli sunnah tu terbit daripada pakaian, terbit daripada perkara luaran dan bukan terbit daripada hujah. So itu adalah suatu perkara yang saya perlu tekankan dalam kesempatan ini, sebab orang yang mendengar perbahasan ini pada malam ini, saya yakin kebanyakannya mahasiswa Jordan, itu satu. Kemudian saya yakin ada juga yang terdiri daripada thalabatul ilm. Jadi di sini kita perlu menukar suatu persepsi yang dia nampak betul tapi tak betul. Iaitu macam yang saya katakan tadi. Maksudnya betapa ramai orang yang mengaku ahli sunnah ataupun mengikuti mazhab Asy'ariyah ini, tapi dia sendiri tidak faham mazhab itu sendiri. Dia sendiri tidak tahu apakah bukti atau apakah hujah yang menjadi asas bagi mazhab ini. So, perkara ini perlu saya tekankan sebab kita semua adalah pelajar dan kita perlu elakkan daripada mengikuti sesuatu tanpa bukti ataupun hujah. Sebab bila kita tak ikut bila kita mengaku berdiri atas mazhab ahli sunnah, tapi dalam masa yang sama kita tidaklah mementingkan hujah-hujah ini ataupun hujah yang menunjukkan kebenaran ahli sunnah itu, maka secara tidak langsung perkara ini lama kelamaan dia akan memupuk sifat taksub. Sebab perkara ini saya sendiri lihat adanya orang dia mengaku ahli sunnah tapi dia lebih nak membawa kepada kumpulan sendiri ataupun NGO tersendiri. Maka itu adalah satu kepincangan yang berlaku dalam ahli sunnah. Ataupun secara tidak langsung dia akan menghasilkan, dia akan menatijahkan bahawa ahli sunnah ini bukanlah kelompok yang mengikuti kebenaran. Itu natijah jangka masa panjang. Okey. Seterusnya berkenaan tentang dalil tadi. Apakah itu dalil ataupun apakah itu hujah? Hujah ialah sesuatu perkara yang terdiri daripada perkara ataupun bukti yang meyakinkan ataupun bukti yang diyakini. Jadi bukti yang diyakini, perbahasan tentang hal ini ada dalam perbahasan ilmu mantik, iaitu dalam bab
mawadul qiyas ataupun mawadul aqyisah, iaitu kandungan qiyas. Kandungan qiyas itu sendiri. Okay. Kalau di sisi kita ahli sunnah, perkara ini ada 6. Pertama sekali ialah awaliyat, iaitu awaliyat iaitu perkara yang boleh untuk kita capai ataupun boleh untuk kita ketahui secara serta-merta. Contoh, rasa panas. Itu contohnya, rasa panas ataupun rasa lapar. Ataupun 1 tambah 1 sama dengan 2. Okay. Itu adalah awaliyat. Seterusnya ialah musyahadat, iaitu perkara yang kita boleh saksikan dengan panca indera ataupun kita boleh capai dengan melalui panca indera. Itu musyahadat. Kemudian diikuti oleh hadisiyat, iaitu telahan ataupun agakan tertentu. Maksudnya biasa kalau hadisiyat ni dia macam susah sikit lah untuk hadisiyat ni boleh cakap daripada saya bagi contoh no. Contohnya ialah bila kita tengok bulan tu mengeluarkan cahaya, maka kita boleh tahu bahawa cahaya daripada bulan itu adalah pantulan daripada matahari, daripada cahaya matahari. Okey. Adakah sekarang ni persoalannya, pengetahuan itu dia bukanlah tercapai dengan serta-merta, tapi dia perlukan sedikit masa untuk kita pastikan di macam mana. Maksudnya untuk pastikan macam mana kita boleh tahu perkara itu. So hadisiyat ni ialah telahan ataupun tekaan. Maksudnya dia tidak macam awaliyat tadi, tidak tercapai serta-merta, tapi tidak pula tercapai dalam tempoh masa yang lama. Iaitu hadisiyat. Tadi apa? Awaliyat, musyahadat, hadisiyat. Okay. Seterusnya yang keempat ialah tajribiyat, iaitu uji kaji. Maksud uji kaji ni melibatkan hukum adat lah kan. Kita cuba sesuatu perkara. Maksudnya contoh api itu membakar, pisau itu memotong. Itu contoh. Kemudian yang kelima pula ialah mutawatirat. Jadi mutawatirat ini ialah sesuatu yang keunikan bagi ahli sunnah. Iaitu ahli sunnah percaya dengan perkara-perkara mutawatir. Dan perkara mutawatir ni ialah perkara iaitu khabar mutawatir, iaitu khabar yang diriwayatkan oleh ramai orang dalam setiap tabaqat dan tidak boleh ada kebarangkalian ataupun tidak boleh ada keadaan yang menunjukkan bahawa kesemua perawi berdusta. Okay. Itu adalah mutawatirat. Kemudian yang terakhir, yang keenam ialah nazariyat. Nazariyat tu ialah gabungan daripada 1 hingga 5 tadi. Kita gabungkan, maksudnya dia boleh jadi gabungan daripada perkara tersebut dan juga boleh jadi daripada fikiran kita sendiri. Maksudnya daripada hujah akal kita sendiri. Dan kita, maksudnya nazariyat ni lebih merujuk kepada qiyas lah. Maksudnya kita membandingkan satu-satu perkara, iaitu perkara yang terdiri daripada mutawatirat sebagai contoh dengan perkara yang awaliyat tadi. So bila kita gabungkan kedua-duanya, maka itulah yang terhasil daripada nazariyat. Okey, itu adalah 6 perkara yang 6 berkata premis yang meyakinkan, dan itulah yang membentuk dalil ini. Perkara tersebutlah yang membentuk dalil ini. Maksudnya kepercayaan kita perlu berpaksikan kepada perkara-perkara yang diyakini, dan perkara yang diyakini tersebut adalah perkara yang 6 tadi. Dan secara ringkas saya nak cakap, perkara yang tidak diyakini pula, maksudnya perkara yang selain 6 tadi, ada perkara yang dinamakan sebagai contoh musalamat. Musalamat ni ialah perkara yang musalamat ataupun masyhurat. Dia adalah perkara yang diterima pakai oleh suatu kelompok manusia tanpa mereka memikirkan perkara itu betul ataupun tidak. Maksudnya perkara itu mereka terima sekadar terima. Maksudnya perkara tersebut diterima sebab ramai orang terima. Itu maksudnya. So
masyhurat tadi tu boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Itu satu. Kemudian ada juga perkara yang boleh kata wahmiyat, perkara-perkara yang waham ataupun perkara yang tidak jelas. Boleh jadi perkara tersebut dia tidak jelas sebab contoh satu-satu perkara ni dinyatakan oleh orang yang kita suka ataupun orang yang kita rasa senang dengan dia. Tapi maksudnya kita terima apa yang orang tu nyatakan hanya sebab kita rasa selesa dengan orang tu. Jadi ini tidak boleh dipakai sebagai dalil. Maka dan ini antara perkara yang ramai orang pegang, ramai orang yang mengaku sebagai ahli sunnah pegang dengan wahmiyat. Dia sekadar wahmiyat ataupun masyhurat saja. Jadi saya rasa itu saja untuk bahagian ini. Okey, seterusnya ialah فَمِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَسُؤَالُ مُنكَرٍ وَنَكِيرٍ وَرَدُّ الرُّوحِ إِلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَمِنْهَا الصِّرَاطُ وَالْمِيزَانُ وَالْحَوْضُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمُذْنِبِينَ كُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ. Okey, ini perkara sam'iyat yang perlu kita percaya. Dan perkara sam'iyat ini ada yang ataupun ada yang dinukilkan ataupun diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. So, kalau apa-apa yang melibatkan mutawatir, dia merupakan sesuatu yang diyakini. Dia termasuk dalam hujah yang diyakini tadi tu. Hujah yang 6 tu. Sebab mutawatirat salah satu daripada perkara tersebut. Kemudian wal jannatu wan naru makhluqatani fi waqtina. Okay, ini tentang syurga dan neraka. Semua-semua ni berkenaan perkara-perkara sam'iyat. Ada perkara sam'iyat, ini perlu saya nyatakan, ada perkara sam'iyat yang sampai kepada kita secara mutawatir dan ada perkara sam'iyat yang sampai kepada kita secara khabar ahad. So perbahasan ini dia tidak akan lari daripada perbahasan tentang khabar ahad dalam akidah. So secara ringkas, perbahasan tentang khabar ahad dalam akidah ialah khabar ahad, pertama sekali kita kena klasifikasikan dia, iaitu dia merupakan sesuatu yang dhanni thubut. Bila dia dhanni thubut, maksudnya dia bukan sesuatu yang perlu diimani, tetapi dhanni thubut ni perlu dilihat dari dua segi, iaitu dari segi jami' dan juga dari segi majmu'. Pertama sekali dari segi jami', iaitu jami' ni merujuk kepada keseluruhan, kesemua khabar ahad. Maksudnya setiap satu khabar ahad. Bila kita tengok dari segi setiap satu khabar ahad dan kita dapati khabar ahad dhanni thubut, maka kita tidak perlu untuk beriman kepadanya. Tapi kalau kita tengok dari segi majmu' khabar ahad itu, maksudnya secara keseluruhan, maka contoh mudah kata, saya bagi contoh lah, ni sebagai contoh supaya mudah faham kan. Contoh azab kubur. Azab kubur ini, hadis tentang azab kubur sampai kepada kita secara ahad. Kemudian diandaikan hadis ini bila dia khabar ahad, maka secara langsung dia dhanni thubut. Tapi kita andaikan dia ada banyak. Maksudnya azab kubur, hadis A pertama menyatakan tentang azab kubur bagi contoh orang kafir. Kemudian hadis B menyatakan azab kubur bagi orang munafik. Kemudian hadis C menyatakan azab kubur bagi orang yang beriman tapi melakukan maksiat. Kemudian hadis D pula menyatakan azab kubur bagi orang yang contoh buat maksiat tertentu. Contoh yang ni minum arak. Contoh kemudian hadis E pula tentang orang yang berzina. Kemudian hadis F pula berkenaan orang yang mencuri. Itu contoh. Maka kat sini hadis itu secara satu persatu dia berbeza. Tapi maksudnya secara jami' dia berbeza. Tapi secara majmu', maksudnya keseluruhan hadis tu dia merujuk kepada azab kubur. Maka
secara tidak langsung azab kubur itu, maksudnya wujudnya azab kubur adalah sesuatu yang yakin. Dia dah jadi yakin. Dia jadi qat'i. Maksudnya qat'i thubut. Sebab dia kita lihat secara majmuk. Secara kebanyakan ini semua tentang tema dia adalah azab kubur, tapi perincian dia berbeza. Maka secara tidak langsung kita boleh nyatakan bahawa secara majmuk benda ni qat'i thubut, tapi secara jami' dia dhanni thubut. Maka kat situ, di situlah inilah sebab bagi kemunculan konsep mutawatir maknawi dan juga mutawatir lafzi. Okey. Itu satu hal. Maka secara tak langsung berkenaan tentang khabar ahad tadi, khabar ahad dalam perkara samiyat ataupun khabar ahad dalam akidah. Khabar ahad dalam akidah, kalau kita lihat secara satu persatu dan kita dapati ada orang yang mengingkarinya secara satu persatu, maka orang itu kita tak boleh nak kafirkan dia. Tapi kalau dia menolak secara majmuk, maka itu ada potensi untuk orang tu boleh jatuh kafir. Sebab dia menolak sesuatu yang qat'i. Itu satu hal lah. Dan seterusnya berkenaan perkara ini juga, tapi dari segi konsep, dari segi konsep yang melibatkan khabar ahad dan juga qat'i thubut, dhanni thubut dan dhanni dilalah semua ni, saya fikir itu sahaja. Cuma dari segi ada perkara tambahan lain yang saya nak nyatakan ialah tentang apa yang kita boleh peroleh daripada pembelajaran akidah ini. Maksudnya, adakah kita belajar akidah sekadar belajar? Adakah kita belajar akidah sekadar belajar, maksudnya khatam, settle? Ataupun adakah akidah ini iaitu maksudnya secara langsung, adakah akidah ini sekadar teori ataupun tak ada praktikal langsung? Okey. Ini adalah suatu persoalan yang penting sebab bila kita nyatakan ataupun bila kita mengaku kita ni ahli sunnah, maka secara tak langsung kita akan mengaku mengikuti kebenaran. Apabila kita mengaku kita mengikuti kebenaran, kemudian kita hadapi beberapa perkara yang tidak benar, adakah kita perlu berdiam diri, tinggalkan benda itu, ataupun kita perlu sekurang-kurangnya, maksudnya paling kurang tinggalkanlah kan, tapi kita tahu benda itu salah. Maksudnya adakah kita perlu abaikan sahaja, ataupun adakah kalau kita mampu kita perlu lawan benda itu? Okey, inilah satu persoalan yang saya fikir penting untuk dinyatakan sebab perkara ini berlaku di Malaysia. Sebagai contoh, memang berlaku banyak dalam banyak di banyak tempat, tapi saya fokus di Malaysia sebab kebanyakan yang mendengar pun dari Malaysia ataupun dari Nusantara sendiri. Okey. Poin saya kat sini ialah beberapa aliran yang dinyatakan dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab klasik ini. Contoh boleh kata Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, apa lagi? Qadariyah, Murji'ah. Secara aliran itu sendiri, maksudnya kalau kita ambil kira aliran itu, aliran yang ada dalam kitab ni, dia dah tak ada dah zaman sekarang ni. Maksudnya dia tidak wujud secara berterusan. Kecuali beberapa lah, contoh Syiah lah, itu yang paling jelas kan. Dia kebanyakannya tidak wujud secara berterusan. Dari zaman pengarang tu sampai zaman kita tak wujud secara berterusan. Tetapi ada beberapa perkara yang ataupun ada idea-idea aliran tersebut yang masih hidup. Masih hidup ni maksudnya dia
boleh jadi hidup sebab orang tu ambil daripada buku-buku aliran tersebut, ataupun orang tu dia kebetulan apa yang dia pegang sama dengan apa yang aliran tu pegang. Okey, saya buat contoh. Contohnya ialah tentang mengingkari azab kubur. Mengingkari azab kubur ini, kalau kita tengok dalam kitab-kitab turas, dia dinyatakan oleh Mu'tazilah. Mereka, sebab pada mereka ni adalah pertama sekali ni khabar ahad, satu. Kemudian mereka, maksudnya mereka menolak sebab perkara itu khabar ahad. Kemudian sebab perkara tersebut mereka dakwa sebagai tak logik, tak boleh diterima akal. Sebab antara sebabnya ialah diandaikan ada seseorang ni mati sebab dimakan ataupun dibaham oleh binatang buas, maka jasad dia dah tak ada. Bila jasad dia dah tak ada, adakah dia akan diazab? Itu dia punya persoalan yang menatijahkan mereka mendakwa perkara ini, azab kubur itu tidak logik. Okey. Kemudian saya secara peribadi sebagai contoh, beberapa tahun lepas saya ada duduk dengan beberapa kumpulan dan mereka sendiri menyatakan bahawa mereka tidak berpegang dengan azab kubur. Mereka tidak berpegang dengan azab kubur sebab mereka benda tu lazim. Okey, so secara tak langsung, apa yang mereka nyatakan itu kebetulan sama dengan apa yang Mu'tazilah nyatakan. Jadi itu dalam kes azab kubur ni. Ada juga kes-kes lain, iaitu dan apa yang saya nak sampaikan ialah adanya beberapa afkar ataupun idea yang masih wujud dan boleh jadi mereka ambil direct daripada kitab-kitab terdahulu atau itu kitab-kitab turas terdahulu, dan boleh jadi mereka fikir sendiri tapi kebetulan sama dengan apa yang dalam kitab turas. So kat sini juga melibatkan tentang sebab ada beberapa pihak, contoh dalam kes Mu'tazilah, ada beberapa pihak menyatakan bahawa mereka contoh golongan liberal ini adalah orang yang boleh kata neo-Mu'tazilah, iaitu Mu'tazilah baharu ataupun Mu'tazilah zaman moden. Jadi persoalannya kat sini adalah berkenaan maksudnya persoalan seterusnya lah, adakah mereka benar-benar Mu'tazilah ataupun tidak? Tapi ni sampingan juga. Secara natijah, maksudnya natijah yang mereka pegang tu sama dengan Mu'tazilah, tapi dari segi usul dan prinsip mereka bukanlah Mu'tazilah. Maksudnya mereka, kita boleh kata sebagai orang yang sesat, tapi tidaklah sama seperti Mu'tazilah. Sebab walaupun natijah dia sama, tapi dia punya binaan idea tu tak sama. Tak boleh nak kata tu Mu'tazilah sebab Mu'tazilah ada usul yang tersendiri. Okay, itu satu. Kemudian berkenaan kita sebagai ahli sunnah, ni berbalik kepada kebenaran tadi. Maka secara tidak langsung, apa yang ahli sunnah ataupun sesiapa yang mengaku dia ahli sunnah, maka nak tak nak perlu mengikuti ataupun perlu berlandaskan, maksudnya pegangan orang yang mendakwa diri sebagai ahli sunnah perlulah dilandaskan kepada hujah yang meyakinkan, satu, dan semestinya tidak boleh menyalahi hukum akal. Itu yang kedua. So sebab saya nampak kat sini ada beberapa pihak mereka mengaku ahli sunnah, tapi apa yang mereka pegang itu menyalahi hukum akal. So kat situ secara tidak langsung perkara ni ataupun sikap tu ataupun pendirian macam tu, dia boleh merosakkan ahli sunnah itu sendiri. Maka apa yang saya nak nyatakan di sini adalah perlunya untuk
Sesiapa yang mengaku sebagai ahli sunnah memastikan pegangan tersebut berdiri atas neraca ilmu. Jadi saya fikir itu saja untuk kali ini, untuk sesi ini. Wallahul muwaffaq ataupun wallahul muwaffiq wa laysa lana wara Allahi ghayatun wala madhhab. Okay, itu saja. Dan inilah boleh kata slogan yang selalu Syekh Saifuddin nyatakan, iaitu maksudnya kita hanya mengharapkan Allah Ta'ala sebagai matlamat dan tidak ada perkara lain yang dijadikan matlamat. Maksudnya matlamat untuk kebenaran ini adalah untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala dan bukannya untuk memenangkan kelompok tertentu ataupun kumpulan tertentu. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada soalan, silakan. Saya buka untuk sebarang soalan. Kalau peserta ada soalan, boleh ajukan terus oleh Ustaz. Okay, bismillah. Rasa macam dah tak ada soalan, Ustaz. Okay, kita alhamdulillah kita merapatkan syukur kepada Hadrat Allah Taala atas limpahan kurnianya kita dapat khatamlah darah akidah kita pada kali ini. Mata'al al-lam'at alhamdulilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di kami pun daripada pihak BKPI, Badan Koordinator Pembangunan Insan 21-22 ingin mengucapkan, dan saya lah selaku wakil daripada pihak MPIMJ, Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan, mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Ustaz atas sedia masa Ustaz lah untuk kami semua. Jazakumullah khairul jazak wa ahsanallahu ilaikum khairul ihsan. Di akhirlah kita kata akhir daurah kita ni, pesanlah untuk kita semua, lebih lagi saya sendirilah, macam mana Ustaz pesan untuk kita semua tu untuk belajar ilmu fardu ain lah. Kat tadi kita semuanya wajib lah mengaji lagi bab akidah lah. Dan kita tengok di Malaysia Ustaz kata ada faham-fahaman yang kita kata bercanggah lah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya kaedah yang Ustaz kata tadi kan dalam apa? Daripada Imam Al-Iji, daripada kitab pengarang kitab Mawaqif kan, dalam kitab bahasa adab bahasa wal nazarah,
Kalau makan kaedah ula lah, kita kata kaedah pertama lah, in kunta naqilan fasihhatu wa in kunta mudda'iyan fad-dalilu kan. Dan mana ustaz pesan kita untuk mengaji tu, dan juga ilmu-ilmu lain lah kita tengok kan. Bukannya kita kata habis majlis, habis daurah tu kita teruslah tutup kitab tak buka-buka kan. Tu bukanlah talibul ilmi lah. Kita mengajilah si buku kitab pun tetap samalah hasilnya. Kita tak buka kitab-kitab lepas kita mengaji tu. Jadi sebenarnya kata-kata hikmat lah kita tengok kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang belajarlah daripada ilmu tu daripada kita dibuayan hinggalah ke yang lahat kan. Dan kata Sayyidina Ali juga, tarjun najata wa lam taslik masalikaha innas safinata la tujri 'alal yabasi kan, 'alal yabisi. Bahwasanya kamu semua ni inginkan kita kata kejayaan, walam taslik masalikaha, kamu tidak hadapi jalan-jalan orang yang telah berjaya, orang yang salih kepada Allah sampai innas safinata sesungguhnya kapal itu la tajri 'alal yabisi, tidak akan berlalu atas jalan yang kering. Nah, ilmu yang kita tak ada tu kita tak akan mampu untuk, macam kita tadi, kalau kita tu nakil, kita akan datang ke fasihat kan, kemusahan. Kalau kita tu adalah mudda'i fad-dalilu kan. So, pentinglah ilmu kan. Itulah mana kita belajarlah, kita niat sama-sama kan. Jadi insya-Allah anda pun dah tak ada apa-apa daripada soalan peserta pun kita tengok dah tak ada. Jadi kami daripada pihak BKPI sendiri memohon maaf kalau ada salah silap semua sepanjang daurah yang kami buat ni pada kali ini. Yang baik dan yang sempurna itu semuanya datang daripada Allah, dan yang kurang tu daripada diri kami sendiri dan kelemahan diri kami sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah SWT lah. Dan terima kasihlah kepada semua. Jazakumullahu khairal jazak wa ahsanallahu ilaikum bi khairi ihsan. Siru ala barakatillah insyaallah. Syukran ala husni istima'atikum wa khairu mutaba'atikum fi hadhihi al-dawratil al-yawm. Insyaallah kita tutuplah daurah kita pada kali ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.